Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan etika dalam bidang pendidikan, pengurusan dan perniagaan untuk subjek UHMT 2132 iaitu etika profesional. Pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Ayub bin Hassan. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan ahli kumpulan 4 iaitu saya yang pertama Muhammad Rifki Syahmi bin Basri, nombor metrik A19 HP 3030, dan yang kedua Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Rozali, nombor metrik A19 HP 0067, dan yang ketiga Nur Adibah binti Rosli, nombor metrik A19 HP 3050, dan yang keempat iaitu Eva Natasha binti Muhammad Akhir, nombor metrik A19 HP 3015. Anak Cina bertimbang madat, dari Melaka langsung ke Jeli. Hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak terjual beli. Semoga kita sentiasa dalam keadaan selamat. Di sini saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia di dunia ini adalah berdasarkan kepada etika yang diamalkan dalam kehidupan mereka bagi menentukan kejayaan dalam hidup seseorang. Individu yang beretika akan melahirkan masyarakat, bangsa dan negara yang beretika. Masyarakat yang beretika adalah masyarakat yang berpegang teguh kepada falsafah moral dan etika untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Penghayatan kepada falsafah moral dan etika dan seterusnya mengamalkan adalah penting kerana kemajuan dari segi material semata-mata akan menyebabkan sesebuah masyarakat dan negara itu pincang. Okey, daripada slide ini kami akan mengupas tentang isu yang berkaitan dengan etika. Antara etika yang kami akan bincangkan adalah isu etika pendidikan, isu yang berkaitan dengan etika pengurusan, dan yang ketiga, isu berkaitan dengan etika perniagaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rifki Syahmi bin Basri. Antara isu yang dibangkitkan dalam etika pendidikan antaranya ialah faktor hubungan guru dengan pelajar. Antara faktor yang berlaku di mana pegawai pendidikan menggunakan pendekatan secara keras dalam menjalinkan hubungan dengan pelajar, iaitu dengan memilih untuk bersifat garang. Secara rasionalnya adalah untuk membina disiplin dalam diri pelajar, tetapi keadaan ini akan mewujudkan jarak antara guru dengan pelajar. Ini menyebabkan pelajar hanya akan menunjukkan tingkah laku yang baik apabila bersama guru tersebut, tetapi belum pasti apabila berada di luar waktu sekolah. Perkara ini akan menyebabkan timbulnya masalah dalam membentuk disiplin dalam diri pelajar. Yang kedua, masalah dalam membentuk nilai pelajar boleh dilihat dari aspek sikap pelajar sama ada sukar dibentuk atau tidak mudah dibentuk. Seterusnya adalah keruntuhan akhlak dan moral dalam diri pelajar juga merupakan isu yang dibangkitkan dalam etika pendidikan. Hal ini disebabkan perubahan hidup, longgarnya ikatan-ikatan moral kehidupan yang mempengaruhi kehidupan generasi muda. Pembentukan etnik dan moral generasi muda harus bermula dari keluarga serta dalam masyarakat. Penerapan disiplin nasional secara menyeluruh dan berkesan haruslah dilaksanakan dalam setiap persekitaran pendidikan, iaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan dan sistem persekolahan harus memainkan peranan penting dan berkesan dalam menyamai nilai-nilai murni sebagai membentuk modal insan. Daripada Abdul Rahim Abdul Rashid 2001. Muhammad Zamani Ismail dan Fatimah Nafi 2006 menyatakan bahawa ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan kelakuan mereka terikut kepada perlakuan negatif serta cenderung untuk
untuk berlakunya keruntuhan akhlak akibat daripada penghayatan akhlak yang tidak kuat dalam diri. Yang kedua, pelajar pada akhir-akhir ini banyak terlibat dengan gejala sosial dan gejala yang tidak sihat seperti rempit, konten, kanterisme, vandalisme dan kegiatan yang dianggap melanggar norma masyarakat. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, penyumbang utama dalam kisah laku pelajar iaitu konten sekolah, iaitu seramai 18,550 pelajar. Okey, isu yang ketiga adalah keperluan untuk keselamatan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa merupakan tunjang kepada kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid tahu, faham dan mampu lakukan. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Akses ialah bagi setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi mendapatkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak pada peringkat prasekolah sehingga ke peringkat menengah atas tingkatan 5 iaitu tingkatan 5 lah menjelang 2020. Manakala ikuti adalah bermaksud sistem pendidikan berprestasi tinggi akan menyediakan pendidikan terbaik kepada kanak-kanak tanpa mengira jantina dan latar belakang sosio-ekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang 2020. Sekian. Antara langkah-langkah untuk mengatasi isu yang berkaitan dengan etika pendidikan. Yang pertama, pegawai perkhidmatan mestilah tidak mengamalkan sikap pilih kasih sesama guru, iaitu seseorang guru tidak perlu menilai dari segi penampilan dan tingkah laku untuk bergaul dengan guru yang lain. Yang kedua, pegawai perkhidmatan tidak mengamalkan perlakuan atau perbuatan yang memberi keuntungan kepada peribadi semata-mata, iaitu dengan diberi tugas kepada seseorang guru itu perlulah menjalankan tugas dengan amanah, iaitu dengan menaikkan nama sekolah, bukan sahaja sekolah tetapi nama baik sekolah, dan tidak mementingkan nama dan pangkat. Yang ketiga, pegawai perkhidmatan perlulah mengamalkan tingkah laku yang tidak bertentangan dengan nilai, etika dan norma sesebuah negara, iaitu seseorang guru itu tidak perlu tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan rukun negara dan tidak melanggar etika sesebuah negara, etika pendidikan. Yang keempat, konsep etika perlu ditekankan untuk sebahagian daripada topik perbincangan dan silibus dalam melatih bakal pemimpin pendidikan, supaya bakal pemimpin pendidikan dapat melahirkan bakal pemimpin yang berwibawa dan menjalankan tugas dengan amanah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adi Babinti Wesley. Saya akan terangkan tentang isu-isu etika pengurusan. Isu pertama adalah isu integriti dalam pengurusan. Integriti dapat difahami sebagai pendorong utama untuk hasil kerja berkualiti tinggi yang diamanahkan kepada individu atau organisasi untuk melengkapkan ciri-ciri kerja yang komprehensif dan menyeluruh. Cabaran untuk membentuk dan mengekalkan integriti perkhidmatan yang baik kadang-kadang dianggap beban sesebuah organisasi. Rasuah dan pecah amanah sering menjadi kayu pengukur penerapan budaya berintegrasi. Rasuah dalam pengurusan merupakan salah satu bentuk penyelewengan etika yang bukanlah perkara baru dalam bidang pengurusan. Rasuah termasuklah rasuah secara tunai,
layanan baik yang keterlaluan, rasuah dalam bentuk hadiah, saling bertukar pertolongan seperti menggunakan kabel, permudah sesuatu urusan serta amal kebajikan dengan tujuan tersembunyi. Manakala pecah amanah pula bermaksud mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Orang yang amanah akan bekerja keras untuk memenuhi dasar, etika, undang-undang dan janji mereka. Pecah amanah boleh berlaku di mana sahaja dan ia boleh melibatkan sesiapa sahaja, lebih-lebih lagi golongan yang profesional dan mempunyai jawatan yang tinggi. Misalnya seorang eksekutif bank di Hock Hua Bank yang memegang jawatan sebagai ketua Jabatan Pemprosesan Speed Sistem Penghantaran Elektronik bagi Dana dan Security telah menghantar setiap sen dari akaun pelanggan ke akaun peribadinya di Bank Bumiputra. Operasi yang dijalankan oleh Aman Shah ini tidak disedari oleh Hock Hua Bank dan dia berjaya mengumpul hampir 41 juta daripada setiap sen akaun pelanggannya. Hal ini jelas menunjukkan perbuatan pecah amanah dalam pengurusan oleh seorang pekerja. Seterusnya adalah isu diskriminasi dalam pengurusan. Isu diskriminasi menjadi sesuatu yang biasa didengari di Malaysia kerana Malaysia mempunyai rakyatnya berbilang kaum dan bangsa. Diskriminasi merujuk kepada perlakuan tidak adil terhadap individu tertentu dan memberikan perkhidmatan berdasarkan ciri-ciri yang ada pada individu tersebut. Diskriminasi dalam masyarakat disebabkan oleh sejarah, budaya sosial dan perkembangan situasi, faktor kepribadian, kepercayaan yang berbeza dan agama individu dalam kumpulan masyarakat. Terdapat dua jenis diskriminasi, iaitu langsung dan tidak langsung. Diskriminasi boleh terjadi dalam pelbagai bentuk, antaranya diskriminasi umur, jantina, kesihatan dan agama. Misalnya isu yang saya ketemui adalah seorang ejen hartanah yang tidak melayan pelanggannya setelah mengetahui pelanggannya itu berbangsa India. Menurut maklumat daripada ejen iklan sewa tersebut, ia menunjukkan jelas bahawa tuan tanah mendiskriminasi penyewa berdasarkan kaum, terutamanya kaum India. Perkara ini jelas menunjukkan layanan yang tidak baik, iaitu diskriminasi terhadap kaum India oleh ejen hartanah kerana bangsa yang mereka anuti. Seterusnya adalah isu gangguan seksual. Menurut Peraturan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, definisi gangguan seksual merangkumi tingkah laku sebarang perlakuan yang tingkah laku atau pertuturan berulang, sama ada tingkah laku seksual fizikal, gerak isyarat atau eksplisit. Gangguan seksual dikatakan banyak berlaku, termasuklah di tempat kerja. Gangguan seksual merangkumi sebarang perlakuan yang tidak diingini atau tidak menyenangkan, sama ada diminta atau dilaporkan oleh penerima, serta boleh menyebabkan ketidakselesaan. Dianggap sebagai satu gangguan seksual sama ada secara lisan, bukan lisan, fizikal, visual dan psikologi. Sebagai contoh, komen atau gurauan seksual, pandangan yang membayangkan sesuatu niat seksual, isyarat tangan atau bahasa berbentuk lucah dan sebarang sentuhan yang tidak diingini serta mempamerkan sesuatu berbentuk seksual. Isu gangguan seksual ini merupakan satu penganiayaan terutamanya kepada golongan wanita. Berdasarkan kajian lepas oleh Universiti Malaya, mendapati 1,188 daripada 1,423 orang pekerja wanita yang dikaji pernah mengalami gangguan seksual pada tahap sederhana dan tinggi. Berdasarkan satu akhbar yang saya temui adalah seorang lelaki telah merogol rakan sekerjanya dan mengaku tidak bersalah, telah didakwa. Mengikut pertuduhan Wan Muhammad Aziz, merupakan seorang pekerja sebuah pasaraya, didakwa merogol rakan sekerjanya yang merupakan seorang wanita berumur 22 tahun tanpa kerelaan. Isu gangguan seksual di tempat kerja ini perlu dipandang serius bagi mempertahankan hak dan kebebasan individu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi isu etika pengurusan. Terdapat banyak langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan timbulnya isu dalam bidang pengurusan ini. Pertamanya, bagi mengelakkan isu integriti dalam bidang pengurusan, media massa terutamanya perlu memaparkan kesan-kesan negatif sekiranya terlibat dengan penyelewengan etika seperti pecah amanah serta memberi dan menerima rasuah. Sebagai contoh, menayangkan iklan di kaca televisyen tentang kesan kepada mereka yang meminta dan menerima rasuah boleh didenda tidak lebih RM10,000 dan penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah Akta SPRM 2009.
justru akan menimbulkan kesedaran dalam diri setiap individu tentang kesan negatif isu tidak berintegriti. Seterusnya, isu rasis harus dikaji oleh pihak pengurusan sumber manusia PSM dengan lebih teliti dengan mengkaji kesan polisi bukan sahaja terhadap perusahaan, juga merangkumi kesan pada tahap makro iaitu peringkat nasional. Di samping itu, dasar perkauman dalam PSM boleh menjejaskan imej firma. Ini kerana sikap rasis dan perkauman yang telah disatukan ke dalam amalan sumber manusia akan merosakkan reputasi syarikat dan ditentang oleh masyarakat tempatan. PSM perlu memastikan bahawa jurang kadar pengangguran di seluruh negara stabil dan tenaga kerja modal insan juga telah akan boleh ditubuhkan. Di samping itu, isu gangguan seksual boleh dicegah dengan peranan pengurusan organisasi itu sendiri dalam mengadakan seminar dan ceramah kesedaran yang perlu diikuti oleh semua kaki tangan dan pekerja. Contohnya, intipati ceramah perlulah menepati dan menjelaskan larangan gangguan seksual yang boleh terjadi dalam pelbagai bentuk dan kesannya. Okey, bagi etika perniagaan di mana etika perniagaan dapat dikaitkan sebagai satu set peraturan yang mengandungi beberapa nilai-nilai prinsip dan standard yang memandu manusia berkelakuan dalam dunia perniagaan. Manakala nilai pula digunakan sebagai alat untuk mengesa manusia mengamalkan persekitaran yang boleh diterima masyarakat umum seperti integriti dan bersikap jujur. Dalam perniagaan, budaya etika dianggapkan sebagai satu komponen yang amat penting yang mengambil dan mengguna pakai norma-norma yang dapat diterima oleh sesuatu organisasi sebagai tindakan yang sangat wajar. Etika dalam perniagaan bukanlah perkara yang baru untuk dipersoalkan, terutamanya menurut ajaran Islam. Ianya saluan dengan pengenalan agama Islam melalui para nabi yang telah diutuskan. Terdapat 3 isu etika perniagaan di mana isu yang pertama, isu konflik kepentingan kendiri, isu kedua, isu kejujuran dan keadilan, dan isu komunikasi. Terdapat bagi isu konflik kepentingan kendiri adalah situasi di mana seseorang ataupun satu organisasi yang terlibat dalam pelbagai kepentingan kewangan atau sebaliknya dan berkhidmat satu kepentingan boleh melibatkan kerja terhadap yang lain. Biasanya, ia dikaitkan dengan situasi yang di mana kepentingan peribadi seseorang individu atau organisasi mungkin menjejaskan tugas yang dikenakan untuk membuat keputusan untuk kepentingan pihak ketiga. Kehadiran konflik kepentingan adalah bebas daripada berlakunya ketidakpatuhan. Oleh itu, konflik kepentingan wujud jika keadaan diyakini dengan munasabah untuk membuat risiko bahawa keputusan mungkin terlalu terpengaruh oleh kepentingan lain dan sama ada seseorang dipengaruhi oleh kepentingan sekundar. Sebagai contoh, seorang pengarah syarikat menunjuk kepada urus niaga dengan syarikat kepada pihak atau ejen atau wakil pihak ketiga. Oleh itu, urus niaga boleh merosakkan lagi kepentingan syarikat dan pengarah boleh cuba mendapatkan keuntungan daripada pihak ketiga. Pengarah juga boleh mendedahkan beberapa maklumat penting mengenai urus niaga tersebut mesti memperoleh kelulusan dan anda akan bertanggungjawab untuk ganti rugi jika ada kerosakan. Isu yang kedua iaitu isu kejujuran dan keadilan dalam perniagaan. Isu etika kejujuran dan keadilan adalah sesuatu yang penting dalam perniagaan dan seseorang yang ingin mencapai al-falah iaitu kejayaan dunia dan akhirat perlu memperhatikan lagi sifat adil dalam semua perkara. Jujur adalah salah satu sifat atau tindakan manusia yang mulia. Ia bukan sekadar teori tapi ia juga menunjukkan bukti yang sebenar tanpa menyembunyikan sesuatu dengan ikhlas. Seseorang pengguna atau syarikat tidak akan menipu pelanggan mereka. Para peniaga mestilah bercakap jujur dan menunjukkan sekiranya kerosakan barang jika ada, sebaliknya tidak menyembunyikannya.
Peniaga yang jujur juga menjual barang yang baik-baik saja dan tidak menjual sesuatu yang sudah rosak atau sudah tak boleh guna lagi. Selain itu, salah satu cara dan etika penting dalam perniagaan ialah lakukan keadilan. Ini pengguna harus bersikap sederhana dan semua perkara tanpa menguntungkan pihak perkhidmatan sama rata atau sama terhadap semua pelanggan, di mana tidak berat sebelah ataupun memberi hak kepada orang yang berhak sahaja. Dalam etika lain, keadilan bererti sesuatu di tempatnya yang betul. Oleh itu, keadilan dalam perniagaan akan perniagaan yang adil dan setiap orang yang sama, ada pembeli atau penjual akan mendapat haknya. Dengan mengamalkan etika ini, pengguna dapat untung yang sewajarnya dan pembeli akan mendapat barang atau perkhidmatan yang sepadan dengan harga yang dibayar. Bagi isu komunikasi pula, komunikasi juga sering diperkatakan dalam isu perniagaan. Dalam sesebuah perniagaan, komunikasi adalah perkara yang penting kerana komunikasi adalah satu cara ataupun kaedah penyampaian maklumat. Komunikasi yang baik akan mempengaruhi sesuatu perkara dalam sesebuah perniagaan ke arah matlamat yang ingin ditujukan. Jika maklumat komunikasi ini tidak benar, terjadinya kepercayaan pelanggan terhadap sesuatu organisasi. Komunikasi pada dasarnya terdapat beberapa masalah di mana maklumat yang ingin disampaikan perlulah melalui beberapa peringkat yang telah ditetapkan. Proses komunikasi seringkali juga melibatkan rakan-rakan kerja dari organisasi yang lain. Keadaan ini berlaku apabila mempunyai seorang rakan yang menjawab jawatan yang sama fungsinya dengan kita tapi bekerja di syarikat yang berlainan. Namun begitu, komunikasi ini juga dianggap sebagai komunikasi luaran sekiranya syarikat tersebut mempunyai hubungan perniagaan dengan syarikat kita bekerja. Okey, seterusnya, bagi mewujudkan persekitaran yang beretika dalam etika perniagaan, pihak atasan pengurusan perlu memantau setiap tindakan yang diambil dan dilakukan oleh individu dalam sesebuah sistem organisasi tersebut dan tidak seharusnya mempunyai amalan berat sebelah. Pihak pengurusan atasan perlu bijak dalam menjaga semua pekerja di bawahnya tanpa mengira pangkat dan darjat atau sebagainya. Selain itu, sikap jujur dan adil perlu diterapkan dalam setiap ahli perniagaan di mana perniagaan perlu menghadiri latihan berkaitan etika perniagaan bagi mewujudkan lagi persekitaran perniagaan yang lebih harmoni dan menerapkan lagi aspek kerohanian bagi mewujudkan sikap jujur di kalangan peniaga. Tambahan pula, pihak pengurusan peniaga perlu mengadakan polisi etika perniagaan yang jelas dan boleh difahami oleh ahli peniaga dan kaki tangan serta pelanggan. Seterusnya, pengguna pihak dapat menentukan setiap urusannya dengan peniaga. Pengguna mestilah berwaspada dengan segala taktik peniaga yang licik dan hanya mampu mengambil kesempatan atas situasi dalam perniagaan. Dalam komunikasi, banyakkah berhubung di antara pihak pengurusan dan kaki tangan bawahan, kurangkan lagi memo ataupun notis bila memberi arahan kepada kaki tangan agar dapat berinteraksi di antara satu sama lain. Berikan ganjaran dalam bentuk pujian dan pengiktirafan di atas kerja-kerja yang berjaya dilakukan yang baik dan dengan cekap. Dengan ini, ia dapat mewujudkan lagi persekitaran etika dan secara tidak langsung dapat mengurangkan isu-isu penyelewengan etika dan dapat memberi kesan yang lebih positif dalam perniagaan. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan ni, rujukan merupakan keperluan bagi memastikan kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Namun begitu, etika bukanlah satu rujukan yang sepenuhnya. Dia lebih kepada tata tertib yang perlu diikuti dan diamalkan. Kepentingan etika ni lebih kepada tata tertib lah kan. Jadi kepentingan etika ni dapat dilihat semasa mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam menguruskan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat bagi memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan. So, justru itu
Kepentingan etika dilihat dalam konteks sejagat melalui individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Terima kasih sebagai penutup kata. Terima kasih kepada yang sudi membantu. Terima kasih kepada rakan dan lecturer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.